Okay. So ini topik berkenaan dengan penyejukan ataupun refrigeration. Okay. So di dalam pemprosesan makanan, selain daripada proses haba, okay, proses haba, kita juga ataupun pelakuan haba kita juga menjalankan proses penyejukan. Okay, kita juga menjalankan proses penyejukan. Okay, so penyejukan ini basically adalah ianya proses yang mana kita juga memindahkan haba, sama seperti proses yang kita telah discuss sebelum ini, iaitu pemprosesan terma dan pelakuan haba, pempasturan, ataupun sama ada even though it is not for the sake of food preservation, sebagai contoh untuk kita pemaksakan, okay, untuk ubah dia punya, untuk bentuk dia punya flavor katakan. So semua itu adalah proses yang melibatkan apa kita namakan sebagai pemindahan haba. Dan ini pun you telah belajar pada the first half of the semester, okay, iaitu pemindahan haba. So pemindahan haba akan berlaku secara spontan, teori termodinamik, okay, teori termodinamik, okay, yang mana teori termodinamik yang kedua, yang mana sesuatu tindak balas akan berlaku secara spontan apabila ia melibatkan peningkatan entropi. Okay. So apabila kita ada dan dia punya driving force dia adalah cerun. Okay, adalah cerun. Apabila ada gradient ataupun ada cerun, maka akan berlaku proses pemindahan. Ini juga kita sebut sebagai transport processes. Okay, so dalam food engineering ataupun food technology, so basically kita akan ada three types of transport processes. Okay. Okay, saya conteng kat sini ya. Okay, three types of transport processes in food type. Okay. Dalam food type, kita ada tiga types of, kita bagi sebagai transport processes. Okay, so in transport ni bukan macam bus ke apa kan. Okay, so kita bagi sebagai proses pemindahan. Okay, dan saya rasa you all semua telah belajar berkenaan dengan hukum termodinamik. Okay. Okay, dalam food processing, okay, ianya sangat bergantung kepada kefahaman terhadap hukum termodinamik ni. Okay, so kalau kita boleh faham okay, hukum termodinamik ini, maka kita boleh faham banyak proses yang berlaku. Okay. So kita ada hukum termodinamik yang pertama, iaitu tenaga tidak dapat dimusnahkan. Okay, so saya rasa ni semua you dah belajar masa SPM dulu. Okay, tidak dapat dimusnahkan. Okay, based on this yang kita ada apa tu? Mass balance, energy balance, okay, yang you telah belajar pada first half of the semester lah. Okay. So hukum termodinamik yang kedua adalah okay, sesuatu proses akan berlaku secara spontan okay, apabila ia meningkatkan entropi. Okay, so apabila ia berlaku ada peningkatan entropi iaitu kerawakan, maka secara ringkas ni kerawakan, maka dia boleh berlaku secara spontan. Spontan ni maksudnya no energy input. No energy or work input. Okay, so dia akan berlaku secara spontan. Apa dia punya driving force dia? Dia mesti ada driving force. Okay, biasanya adalah gradient. Okay, iaitu cerun. Okay, kalau you nak bayangkan senang je. Okay, kalau katakan kita ada satu cerun. Okay, kalau ada bola di sini. Okay, maka dia akan bergulik. Kan? Dia akan bergulik ke bawah.
Okey, tanpa perlu you inputkan tenaga. Okey, tanpa kita perlu buat apa-apa. Kita letak saja bola di sini and then dia akan bergolek secara sendiri. Okey, itu kita namakan sebagai spontan. Tapi kalau kita ada ada tempat yang rata, kita letak bola di sini, dia bergolek tak? Dia tak bergolek kan, disebabkan tidak ada cerun. So, itu ibaratnya. Okey, ibaratnya. Okey, untuk sesuatu proses berlaku secara spontan, dia perlukan driving force. Okey, driving force dia adalah gradient. Dan gradient ni dia boleh dalam banyak bentuk. Sebagai contohnya temperature gradient, cerun suhu, ataupun dia ada concentration gradient. Okey, cerun kepekatan. Okey. Apa-apa lagi cerun. Okey. Moisture gradient ataupun humidity gradient. Okey, cerun kelembapan, so dia akan berlaku. Okey, contohnya kalau you ada kita ada kita ada biskut gitu kan. Okey, ataupun kita ada roti lah. Okey, so kita ada roti. Okey, sekeping roti kita letak di atas meja. Okey, lama-kelamaan apa akan berlaku kepada roti tersebut? Dia akan keras kan? Okey, staling berlaku. Okey, proses staling. Okey, staling partially is because of drying. Okey, kita tak buat apa-apa pun. Okey, tapi kenapa dia dry? Because dalam ini dia high. Okey, high moisture content. Kan, di luar dia lower relatively secara relatively lower moisture content. So bila ada high moisture content banding dengan di luar, maka akan ada moisture gradient ataupun humidity gradient. So dalam dia tinggi, so di luar dia rendah. Okey, ini dalam, ini roti, ini sekitaran. So bila ada perbezaan, bila ada gradient, maka dia akan ada transport, ada perpindahan. So moisture dipindahkan daripada dalam keluar. So moisture content di sini berkuranganlah. So jadi drying dan staling. Kan? Okay, so it is relative. Okay, sebaliknya kalau kita ada biskut katakan. Okay, ada biscuits. Okay, so ini ada biscuits. Okay, so kita dedahkan kepada sekitaran. So apa akan berlaku? So relatively, relatively dia punya moisture content di sini. Dalam ni moisture content dia adalah rendah sebab dia very dry. Dan banding dengan roti dia agak lembab sebab tu dia soft. Okay, so for biscuits it is hard and crispy because it is very dry, very low moisture content. Di luar dia punya moisture content di sekitaran lebih tinggi. So apa berlaku? Kalau kita lihat di sini, so dia ada gradient. Ini sekitaran, ini adalah biskut. So apa akan berlaku? Perpindahan secara spontan. Okay, so moisture di sini yang akan masuk ke dalam biskut. So apa jadi pada biskut? Dia hilang kerangupan, dia jadi lebih lembab. Okay, dia jadi softer. Ini yang kita panggil sebagai lemau. Dan biasanya kita kata biskut dah masuk angin, tapi sebenarnya dia masuk air, dia masuk lembapan. Okay, disebabkan oleh gradient. So anytime you ada gradient, okay, so anytime you ada gradient, akan berlaku proses pemindahan, transport processes. Okay, so di dalam food type kita ada three transport processes. Okay, pertama adalah heat transfer. Ini perpindahan haba. Okay, perpindahan haba. Okay, kemudian kita ada mass transfer. Ini adalah perpindahan jisim. Okay, perpindahan jisim. Okay, kemudian perpindahan haba contoh macam you dah dah belajar sebelum ni. Okay, kalau di sini ada api, okay, kalau kita duduk di sini, okay, maka
haba akan berpindah. Disebabkan ada temperature gradient. T tinggi di sini, T rendah di sini. So dia akan berlaku perpindahan secara spontan, tidak perlu input kerja. Okey, mass transfer, perpindahan jisim. Okey, so kalau kita ada dalam macam biskuit ini tadi, okey, ataupun kita ambil contoh lain, katakan you nak buat ayam goreng. So ini minyak. So you masukkan ayam. So you masukkan ayam di sini. So maka disebabkan very high temperature di sini, maka air dalam lembapan di dalam ayam ini tadi akan dipanaskan dan dia akan bertukar fasa daripada cecair kepada wap dan dia akan keluar. Sebab tu bila you masukkan makanan dalam frying oil, maka dia akan bubbling kan. So those are evaporated moisture. Okey, daripada tu. Dan salah satu macam mana kita nak tahu you punya bahan makanan itu telah cukup masak ataupun tidak, maka apabila the bubbling itu, berbuih itu, dia akan reda dan dia akan kurang berbuih. Dan bermaksud dah kurang kandungan air. Kan? So maksudnya dia telah dekat nak masak ataupun telah masak. Jadi jadi itu berlaku. So air akan berpindah daripada dalam keluar dan minyak akan menyerap masuk. Minyak akan menyerap masuk. So itu adalah perpindahan jisim. Okey, disebabkan di luar minyak, di luar dia punya jisim dia, kandungan kepekatan jisim dia adalah tinggi. Di dalam ayam ini tadi, okey, dalam ayam kepekatan dia adalah rendah. So akan berlaku perpindahan. Okey, transport processes. Okey. Yang ketiga adalah apa kita namakan sebagai momentum transfer. Okay, so momentum transfer basically adalah fluid flow. Okay, bagaimana sesuatu bagaimana sesuatu bendalur itu mengalir. Okay, bagaimana sesuatu bendalur itu mengalir. So you dah belajar tentang Newtonian fluids. Okay, so non-Newtonian fluids. Okay, so bagaimana dia mengalir dan sebagainya. Apabila kita beri tenaga, okay, kemudian dia akan mengalir. So dia punya mengalir itu akan berbeza mengikut ciri-ciri benda alir tersebut. Okay, so kelikatan kan, so ini semua kita dah belajar. Okay. Okay, so itu three types of transport processes. Okay, kembali kepada penyejukan. So, what is penyejukan? Basically, penyejukan ianya kita tidak boleh sejuk bukan satu entiti. Okay, sejuk bukan satu entiti. Haba adalah entiti. Okay, jadi kita tidak memindahkan sejuk. Cuma kita boleh nyahkan haba. Okay, so kalau kita ada satu makanan, okay, bila kita kata pemanasan, basically kita ambil haba, maka kita beri haba. Itu adalah proses kita namakan sebagai pemanasan. Okay, tetapi kita sejuk, dia bukan satu entiti. Kita tidak boleh beri sejuk. Tidak boleh berlaku. Okay, dia tidak boleh berlaku sebab it is not an entity. Entitinya adalah haba. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah untuk kita nyahkan haba. Okay, so haba yang ada di dalam produk makanan ini, so kita nyahkan dia keluar. So dengan itu temperature dia akan drop lah. Dan kalau kita beri haba, temperature meningkat. Tapi bila kita nyahkan haba, maka temperature dia akan drop. Okay, so it is entitinya adalah still haba. Tinggal kali ini kita nyahkan haba, dan berbanding dengan sebelum ini kita beri haba. So ini kita namakan sebagai penyejukan. Okay. Okay, so apabila kita nyahkan haba,
Okey, apabila kita beri haba, maka kita ada sumber haba. Dan sumber haba tidak adalah tinggi. Yang kita nak berikan haba, of course, tidak adalah lebih rendah. Okey, pada ketika itu. So, akan ada gradient. Bila ada gradient, maka akan ada proses pemindahan secara spontan. Okay. So, biasanya yang ini akan berlaku secara spontan. Kita punya cost di mana? Cost kita adalah untuk menyediakan haba. Untuk memindahkan haba, biasanya cost dia adalah lebih rendah. Unless kita nak cepat. Dan kalau kita nak cepat. Because dia ada natural flow ataupun force flow. Okay. Okay. So kalau natural flow, kita biar saja, maka dia according to this one. Okay. So dia akan berlaku secara spontan. So tidak perlu input kerja. Tapi ianya biasanya lebih perlahan. Okay. Ianya lebih perlahan. So basically macam mana kita nak percepatkan dia, maka kita kena input kerja. Okay. Sebagai contoh, kalau kita ada satu bekas. Okay. So kalau kita letak pemanas di sini. Okay. So akan ada temperature gradient. So Q akan bergerak ke arah sana. Tapi dia akan jadi perlahan. Kalau kita ambil temperature, sini akan lebih tinggi dan temperature sini akan lebih rendah. Okay. So macam mana? Ini adalah natural flow. No energy or work input. Okay. Tapi macam mana kita nak percepatkan dia? Maka kita boleh letak impeller. Okay. Kita letak impeller, kita pusing supaya perpindahan perolakan itu berlaku secara lebih pantas. So ini kita namakan sebagai force flow. Maksudnya kita paksa dia. Okey, aliran paksa. Okey. So yang tadi adalah aliran biasa. Okey, aliran biasa. So yang ini adalah aliran paksa. Okey, so kita kena inputkan kerja. Tapi asalnya ianya tidak perlu pada kerja. Okey. So berbeza dengan penyejukan. Okey, now penyejukan ini adalah temperature rendah. Okey, di luar adalah temperature tinggi. Dan kalau macam kita di dalam, okey, katakan you dalam rumah you, okey, you pasang kipas ke ataupun you ada aircon ke, okey, di luar sekarang ni lagi panas. Kan? Jadi you punya bilik sejuk. So macam mana nak bilik sejuk? Kita dalam sini ada Q dengan suhu yang tinggi. So kena bawa dia keluar, nyahkan dia. Okey, so nyahkan Q ini supaya suhu di sini dapat diturunkan. So supaya suhu dalam bilik you dapat diturunkan. Okey, so kalau kita tengok dia punya gradient dia adalah sini. Suhu di luar adalah tinggi. You nak suhu dalam rumah you rendah. Kan? So ianya berlawanan dengan gradient. So you nak memindahkan haba secara berlawanan daripada cerun. So ini tak akan berlaku secara spontan. Okay, so dia akan berlaku tapi perlu ada input tenaga dan juga kerja. Okay, input tenaga dan juga kerja. Sebab itu untuk sejukkan rumah ataupun bila kita ada peti sejuk, refrigerator, freezer ke ataupun aircon unit ke, so all of this akan meningkatkan bil elektrik di rumah, kan? Sebab kita kena inputkan kerja dan juga inputkan tenaga. Okay. So itu dia punya asas dia. Okay, so penyejukan is still a transport process. Tinggal dia berlawanan. Okay, untuk penyejukan adalah di mana kita nyahkan haba. Berbanding dengan pemanasan, kita bekalkan haba. Okay, dan penyejukan sejuk itu bukan satu entiti, tapi haba adalah entiti. So kita tidak bermain dengan sejuk, tapi kita manipulate haba. So ketiadaan haba akan menghasilkan
kesan penyejukan. Okay, sebab tu kita perlu menyahkan haba. Okay, so untuk apa kita perlukan penyejukan? Okay, saya rasa you all semua dah tahu, dah banyak experience. Okay, untuk food preservation sama juga dengan haba. Boleh kita gunakan untuk food preservation? Boleh. Okay, sebab mana you semua dah belajar pengawetan makanan masa tahun 1 dulu. Okay, so mengurangkan kadar pertumbuhan mikroorganisma. Okay, bila kita rendahkan suhu, okay, suhu rendah, maka tindak balas kimia akan lebih berlaku pada kadar yang lebih rendah. Tindak balas enzim akan berlaku pada kadar yang lebih rendah. Pertumbuhan mikroorganisma akan berlaku pada kadar yang lebih rendah. Respirasi juga akan berlaku pada kadar yang lebih rendah. Okey. Okey, kemudian selain daripada itu juga untuk meningkatkan diria. Ini adalah semata-mata untuk sensory. Okey, semata-mata untuk sensory, bukan untuk pengawetan, okey, ataupun bukan untuk handling dan sebagainya, tapi untuk sensory. Sebab apa? Untuk aiskrim kita suka rasa the mouth feel yang sejuk bila masuk dalam mulut, dia melting dan sebagainya. Okey. Okey, so itu adalah untuk diria, untuk sensory. Okey, so sistem penyejukan dan penyejuk bekuan berfungsi dengan memindahkan haba dari sistem yang bersuhu rendah kepada sistem yang bersuhu tinggi. Okey, so kita dah discuss tadi. So dia berlawanan dengan cerun sebab dalam bilik ataupun dalam fridge ataupun peti sejuk, dalam ruang tu ianya sejuk. Lebih rendah suhu daripada yang di luar. Okey, so dengan itu ianya adalah memindahkan daripada suhu rendah kepada suhu tinggi yang mana berlawanan cerun. Rendah kepada tinggi is berlawanan cerun. So bila berlawanan cerun maksudnya tidak akan berlaku secara spontan. Okey, tidak akan berlaku secara spontan, bahkan untuk kita capai kita kena input tenaga dan juga input kerja. Okey, so ianya berlawanan dengan hukum termodinamik yang kedua. Okey. Okey. Bagaimana apakah dia punya media di dalam sistem penyejukan refrigeration system ini. Sistem penyejukan ini adalah untuk kedua-dua, iaitu freezing, pembekuan, sejuk beku, ataupun chilling, iaitu penyejukan. Dia sama, tinggal dia punya end ataupun target temperature dia saja yang berbeza. Okey. Okey. So apa yang berlaku adalah kalau kita ada ruang, katakan ini ruang yang kita nak sejukkan, sama ada rumah ke ataupun fridge ke, so ini adalah ruang yang kita nak sejukkan. So our target is to reduce the temperature. Tapi di luar temperature dia adalah tinggi. Luar temperature dia adalah tinggi. So apa yang kita punya target adalah untuk kita bawa ini, haba ini keluar. Untuk kita bawa haba keluar. So itu adalah apa yang kita nak capai. So untuk itu kita perlu ada media untuk memindahkan haba. Media untuk memindahkan haba. So media untuk memindahkan haba adalah cecair penyejuk. Media dia adalah cecair penyejuk ataupun refrigerant. Refrigerant. Yang mana dia akan dilalukan biasanya di dalam dinding peti sejuk. So peti sejuk itu dia ada double wall. Tengah-tengah dia ruang kosong yang mana dia akan dialirkan cecair penyejuk. So sini semua cecair penyejuk. So apa yang berlaku adalah
Okey, haba di sini, Q di sini, dia akan diserap. Okey, sebab di sini suhu dia rendah. Di sini suhu dia tinggi. So, secara spontan dia akan berpindah bila ada gradient. So, ada gradient. So, dia akan secara spontan akan berpindah daripada dalam ruang ini ke cecair penyejuk. Okey, ke cecair penyejuk. Kemudian cecair penyejuk ini akhirnya dia akan membuangkan kembali. Okey, dia akan membuang haba keluar. Okey. So, sebabkan yang ini adalah T sini tinggi, T sini adalah rendah. Okey. So basically dia serap haba. Okey, di sini dia serap haba, kemudian dia buang keluar. Dia serap haba daripada ruang dalam, dia buang ke sekitaran. So lama-lama suhu ini akan berkurangan. So sebab itu kita rasa sejuk. Kita rasa lebih sejuk. Okey. Okey, so itu adalah dia punya asas dia. Okey. Okey. Berdasarkan fenomena bahawa suhu keseimbangan cecair gas berbeza dengan perbezaan tekanan. Okey, so apabila cecair dan gas ini dia bergantung kepada tekanan. Okey, dia bergantung kepada tekanan. Kita dah lihat bagaimana boiling point of water dia berbeza mengikut tekanan. Okey, dan kita juga telah bincang berkenaan dengan steam tables. Okey, yang mana apabila kita tingkatkan tekanan, maka tahap ataupun takat didih juga akan meningkat. Okey. So, begitu juga keseimbangan cecair gas iaitu suhu penguapan daripada cecair kepada gas juga bergantung kepada tekanan. Okey. Okey, dan kerja dibekalkan melalui kompresor. Okey, so bagaimana ia berlaku? Okey, so kita lihat dia punya komponen dulu. Okey, ada beberapa komponen yang asas. Okey, komponen yang asas. Okey, pertama sekali adalah dinamakan sebagai penguap ataupun evaporator. Okey, evaporator as the name suggests, dia punya kerja dia adalah tukarkan cecair kepada gas. Evaporate. Okey, evaporate. Okey, dia tukarkan cecair kepada gas. Okey, so itu adalah kerja evaporator. Okey, so inilah dia punya lakarannya. Okay, nanti kita go through. Okey, kemudian biasanya terdiri dari tube yang dilengkarkan. Okey, dengan itu haba dipindah keluar. Okey, so basically dia akan serap haba, kemudian cecair penyejuk akan bertukar fasa daripada cecair kepada gas. Okey, so itu adalah fungsi evaporator. Okey, kemudian kompresor. So kompresor maksudnya dia kompres. Okey, so dia pemampat. Dia pemampat. Okey, so basically dia akan ambil gas ini, so dia akan mampatkan dia. Okey, so dia akan mampatkan. Apabila dia mampatkan, maka tekanan meningkat, suhu juga meningkat. Okey, this based on PV. Okay. So PV equals to nRT. Okey. So andai kata volume ini kita rendahkan. Okey, kalau volume ini kita rendahkan, okey, maka secara automatik maka tekanan akan meningkat, sehingga itu suhu juga akan meningkat. Okey. Okey. So itu adalah tugas kompresor. So gas tu akan masuk, kompresor ni macam you punya enjin kereta lah. So basically dia ada ruang.
And then dia ada piston. Okay. Ada tangkai. Okay, so dia akan, sini dimasukkan ruang gas, kemudian dia akan memampatkan. Okay, so dia akan memampatkan. So dengan itu, dia punya volume di sini menjadi semakin kecil. Dan bila kita mampatkan, tekanan dia akan meningkat. So dengan itu, temperature juga akan meningkat. Okay, temperature juga akan meningkat. Okay, so itu adalah tugas kompresor. Okay, kemudian condenser. Kondenser tugasnya adalah untuk menyingkirkan haba. Okey, so dia singkirkan haba daripada gas ke sekitaran. Okey, daripada gas kepada sekitaran. Okey, so kondenser bermaksud dia akan berlaku perubahan fasa daripada gas okey kepada cecair. So itu nama dia kondenser. Gas tu dia condense. Okey, kemudian dia bertukar fasa daripada gas kepada cecair. Okey. Okey, kemudian ada juga apa namakan sebagai injap kembangan, expansion valve. So dia mengawal aliran cecair penyejuk ke penguap. Okey, daripada air sejuk ke penguap supaya cecair bertekanan tinggi kepada tekanan yang lebih rendah. So ni kita akan discuss bila kita tengok rajah tu nanti ya. Okey, so pada awal-awalnya apabila untuk sistem refrigerasi ni ianya menggunakan amonia. Okey, sebagai dia punya media penyejuk dia. Media penyejuk dia. Okey, dia menggunakan amonia. Okey, tetapi kurang mendapat sambutan disebabkan oleh amonia adalah toksik. Okey, sebab amonia tu ianya adalah toksik. Okey, so ianya kurang mendapat sambutan. Tapi apabila ianya telah DuPont telah menghasilkan cecair penyejuk yang lebih selamat, okey, maka ianya become lebih popular sehinggalah sekarang, yang mana di setiap rumah kita boleh dikatakan ada peti ais. Okey, setiap rumah ada peti ais. Okey, kalau sebelum ini tahun 70-an, okey, maka boleh dikatakan cuma mereka-mereka yang berada saja yang ada peti ais. Okey, so kalau kita nak minum ais, biasanya kita akan pergi beli air batu lah. Okey, di kedai runcit. Okey. Okay, so itu adalah komponen dia. Okay, so ini kita akan discuss later. Okay. Okay, so kita lihat dia punya komponen dia. Okay, so ini adalah sama bagi semua sistem. Okay, of course akan ada penambahan dan sistem jadi lebih canggih, lebih stable, lebih macam sekarang dia apa ni? Energy efficient, ada 5 star, energy efficiency dan sebagainya. Tapi asasnya adalah sama. Okay, so basically ini adalah komponen-komponen yang kita telah bincang tadi. Okay, so kita ada evaporator di sini. Okay, kemudian kita ada compressor, condenser. Okay, and then kita ada expansion valve. Okay, so kita lihat apabila apa tu kita mula di sini Okay, katakan kita start di sini. Okay, di sini cecair penyejuk dalam bentuk cecair. Okay, so cecair penyejuk dalam bentuk cecair. So apabila dia lalu di sini, okay, evaporator ini dia adalah jalinan rongga di antara dinding. Okay, so dia adalah jalinan rongga di antara dinding. Okay, yang mana dia membolehkan macam saya tunjuk tadi. Okay, so di dalam sini, okay, so dia jalinan ini kita panggil sebagai evaporator. Okay, so dia akan berjalan di sini. Okay, dan suhu haba ni akan diserap, okay, melalui dinding. Okay, akan diserap oleh cecair penyejuk ini tadi. Okay, cecair penyejuk ini tadi. So dengan itu suhu di dalam ini akan berkurangan. So itulah kesan penyejukan dengan kita nyahkan haba. Sebab haba telah dinyahkan dengan ianya, yang keadaan ianya menyerap, telah diserap oleh cecair penyejuk tadi.
Okey, dia telah diserap oleh cecair penyejuk. Okey, so apabila dia masuk di sini, dia akan menyerap haba daripada rongga. Cecair penyejuk ini dia akan menyerap haba daripada rongga ataupun ruang penyejukan, okey, di dalam fridge kita, dan dengan itu dia berubah fasa. Sebab dia punya boiling point dia adalah sangat rendah. Okey, boiling point dia adalah sangat rendah. So apabila dia menyerap saja haba, okey, maka dia akan bertukar fasa daripada cecair kepada gas. Okey, dia tukar fasa daripada cecair kepada gas. Okey, kemudian gas ini tadi akan dilalukan ke kompresor. Okey, akan dilalukan kepada kompresor. Kalau kita lihat di sini, semasa dia tukar pada gas, ianya masih lagi pada tekanan atmosfera. Okey, tekanan biasa. Okey, tekanan biasa. Apabila dia sampai kepada kompresor, macam kita dah discuss tadi, kompresor ni dia akan kompres, akan mampatkan gas tersebut. Gas cecair penyejuk tadi dia akan mampatkan. Okey. So apabila dia mampatkan, apa yang berlaku adalah tekanan akan tinggi, pressure akan meningkat, temperature juga akan meningkat. Okey, apabila kita mampatkan sama juga based on PV equals to nRT. Okey, apabila kita mampatkan sesuatu gas, okey, maka dia punya tekanan meningkat, suhu juga akan meningkat. Okey, tekanan meningkat, suhu akan meningkat. So apabila dia keluar daripada ini, maka dia pada suhu yang tinggi lah. Okey, lebih tinggi daripada suhu bilik. Lebih tinggi daripada suhu bilik. Sebab itu apabila you pergi ke fridge, okey, ke belakang fridge tu, you akan rasa panas. Okey, akan rasa panas. Okey. So apabila dia keluar pada suhu yang tinggi, dia akan pergi kepada kondenser. Okey, dia akan pergi kepada kondenser. So kondenser ini akan mendedahkan gas tadi yang suhu tinggi ke sekitaran, yang mana suhu sekitaran lebih rendah sekarang. Okey, suhu sekitaran dia lebih tinggi daripada rongga, daripada ruang penyejukan, tapi disebabkan cecair penyejuk tadi telah dimampatkan, maka suhu dia setelah dimampatkan adalah lebih tinggi daripada suhu sekitaran. So apabila lebih tinggi daripada suhu sekitaran, maka ada gradient. Suhu dalam kondenser tinggi, okey, suhu sekitaran adalah lebih rendah. Okey, so apa yang berlaku? Akan ada perpindahan. So haba, okey, yang mana daripada dalam rongga ni tadi, ruang penyejukan telah dimampatkan, so temperature telah bertambah. Apabila lalu pada kondenser, maka ianya sekarang ni lebih tinggi daripada sekitaran suhu dia. So bila dia lebih tinggi, akan ada gradient. Bila ada gradient, maka akan berlaku perpindahan haba. So sebab itu, yang ini akan berlaku secara spontan. Okay, so dia akan berlaku perpindahan haba. Okay, dia akan berlaku perpindahan haba daripada cecair penyejuk ke sekitaran. So apabila berlakunya perpindahan haba, apa akan jadi pada cecair penyejuk? So sama juga macam kalau kita ada udara ataupun kita bernafas kepada cermin. Cermin tu suhu yang rendah. Kita punya nafas kita pada suhu yang lebih tinggi. So bila kena pada cermin, dia akan terkondensasi, bertukar fasa daripada gas kepada cecair. Okay. So begitu juga apabila di kondenser ini haba dinyahkan, okay, maka gas tadi itu yang pada suhu tinggi dia akan terkondensasi. Okey, dia akan terkondensasi, sebab itu nama dia kondenser. Dia akan terkondensasi, dia melepaskan haba. Okey, kemudian dia akan terkondensasi dan dikumpulkan dalam bentuk cecair. Okey, dan dikumpulkan dalam bentuk cecair. Okey, kemudian cecair ini tadi pada tekanan yang tinggi. Walaupun dia cecair, sebab dia selepas kompresor. Okey, so pada tekanan yang tinggi, apabila dia
Kemudian dia akan dilalukan kepada expansion valve yang mana ianya akan dilepaskan, okey, supaya dengan keadaan supaya tekanan tadi menurun sehingga kepada tekanan atmosfera baru masuk kembali ke sini, dan yang ini seterusnya digunakan. Okay, so it is a cycle lah. Okay, so it is a cycle. Sebab itu apabila kadang-kadang pada aircon ataupun fridge, okay, sepatutnya cecair penyejuk ini dia it is enclosed di dalam sistem ini, dia tidak boleh escape. Jadi dia akan digunakan ulang-ulang kali. Okey, daripada dia akan mengalami perubahan fasa daripada cecair kepada gas, kembali kepada cecair, dimampatkan kembali kepada cecair. Okey, kemudian jadi gas kembali dan sebagainya. Okey, so it is a cycle. Cuma kadang-kala kadang-kala ada kebocoran. Sepatutnya tidak ada kebocoran. Okey, kadang-kala ada kebocoran. So bila ada kebocoran maka gas akan hilang. Okey, disebabkan itu lama-lama sistem jadi tidak efisien. Okey, sistem jadi tidak efisien. Okey, itu bila dah tak sejuk, panggil orang, okey, mekanik, okey, ataupun yang repair, maka dia kata oh ni dah kurang gas ataupun gas dah habis. So dia akan tambah gas. Gas tu adalah cecair penyejuk. Okey, gas tu adalah cecair penyejuk, ya. Okey. Dan ianya tidaklah berjalan sentiasa. Okey, tetapi bergantung kepada kita punya target. Okey, target temperature. Okey, target temperature kita ini adalah sebagai contoh dalam fridge tu kita akan set. Katakan kita nak dia pada 5 darjah Celsius untuk chilling. Okey, so kita akan set, maka suhu tadi kompresor ni dia akan bergerak. Okey, dia akan bergerak. Okey, dan proses ini berulang-ulang. Serap haba mengalami perubahan fasa, kemudian dimampatkan, okey, kemudian kondensasi, dan kemudian expansion valve, dia berulang-ulang. Okey, sehinggalah ia mencapai target temperature tadi. Okey, kalau katakan target temperature dia adalah 5 darjah Celsius, sehinggalah ia mencapai pada 5 darjah Celsius. Okey, so apa berlaku? Selepas itu, so apa yang berlaku adalah dia akan stop. Okey. Okey, katakan target adalah 5 darjah Celsius. Okey, starting adalah 29 darjah Celsius. Okey, so selepas itu kompresor akan on, dia akan nyahkan haba sehinggalah mencapai 5 darjah Celsius, kemudian dia akan stop. Okey, kemudian dia akan stop. So apabila tetapi suhu daripada luar, haba daripada luar tetap akan menyerap masuk. Walaupun kita dah letak penebat dan sebagainya, tapi ianya tetap akan menyerap masuk. Sebab apa? Sebab ada gradient. Ni di luar, suhu dia tinggi. Ni di kampung, sorry, di luar, suhu dia tinggi. Kemudian di dalam, okey, suhunya rendah. Sorry, sebut kampung lah. Nak cuti-cuti ni. Okey. So, di dalam suhu dia adalah lebih rendah. So, ada gradient. Bila ada gradient secara spontan, you tak perlu buat apa pun, haba tetap akan masuk ke dalam ruang refrigerasi. Walaupun kita dah letak penebat dan sebagainya, dia tetap akan masuk. Cuma dari segi kadar saja yang berbeza. Dengan letak penebat, sebab tu di dalam dinding dalam dinding fridge kita, okey, dia ada penebat, ada glass wool dan sebagainya. Okey. So tetap dia akan masuk. Okey, so lama-lama suhu di sini akan meningkat balik. So apabila dia lebih daripada 5 darjah Celsius, maka ada sensor yang akan kesan, oh suhu dah meningkat, so dia akan startkan balik kompresor. Okey, sebab itu pada you punya fridge, okey,
bila you on, dia akan ada dia punya humming sound ni kan. Maksudnya kompresor tu bergerak lah. Okey, tapi apabila sampai target, maka dia akan stop. So tiba-tiba dia akan stop. Okey, kemudian after a while, dia akan start balik. Sama juga macam aircon. Okey, sama juga macam aircon. Okey. Okey. So itu adalah apa yang berlaku. Itu adalah yang kita namakan sebagai sistem refrigeration. Okey, sistem penyejukan. Okey. So kita lihat dari segi tenaga dia, apa yang berlaku. Okey. Okey, so okay. So kalau kita lihat di sini, ini adalah pressure, tekanan, dan ini adalah entalpi. Entalpi basically adalah tenaga lah. Kita beri tenaga. Okey. So apabila kalau kita tengok di sini, okey, kalau kita lihat di sini, okey, ini lebih mudah. Untuk di sini, okey, ini adalah A, B, C, D, E. Okay, kalau kita lihat di sini, pressure ni semua sama. Pressure ni semua juga adalah sama. Okey, so di sepanjang garisan tu, dia punya tekanan adalah mala. Okey, tekanan dia adalah mala. Untuk entalpi, ini adalah sama. Ini H2, ini adalah H1. Okey. Okey, so apabila kita letak di sini, okey. Carta tekanan entalpi. Okey, so ini kita namakan sebagai carta tekanan entalpi di sini pressure entalpi, carta tekanan entalpi. Okey, so apabila kita start off di sini, di A, so gas penyejuk memasuki kompresor pada tekanan rendah dan entalpi H2 yang rendah. Okey, so dia masuk di sini. Okey, so pada tekanan yang rendah, P1. Okey, tekanan rendah, entalpi juga adalah rendah. Okey, secara rendah lah. Okey, kemudian dia akan dimampatkan. Okey, kompresor. Okey, so apabila ianya dimampatkan, okey, bila dia mampat, maka entalpi dia meningkat daripada H2 kepada H3. Okey, so entalpi dia meningkat. Okey, so dia punya pressure juga akan meningkat. So akan berlaku peningkatan daripada P1 kat sini kepada P2. Okey, so akan berlaku peningkatan. Peningkatan dari segi entalpi. Okey, bila entalpi meningkat, maka ini juga translated into peningkatan dari segi suhu. Okey, peningkatan dari segi suhu. Okey. Kadang-kadang peningkatan entalpi tidak menyebabkan peningkatan suhu, tapi dalam kes ini, okey, tidak ada perubahan fasa. Okey, tidak ada perubahan fasa, maka peningkatan entalpi ini menghasilkan peningkatan suhu. So temperature dia meningkat. Okey, so daripada A kepada B. So sekarang B berada pada P2. Maksudnya tekanan yang lebih tinggi. Okey, tekanan yang lebih tinggi. Okey. Okey, kemudian pada B memasuki meninggalkan kompresor, okey, daripada B ke C, maka haba superheat akan dibebaskan. Okey. So dia akan memasuki kondenser. Okey, daripada sini dia akan masuk kondenser pada C. Okey, so apabila dia memasuki kondenser, okey, maka haba dinyahkan. So dia daripada H3 di sini kepada H2. So haba dinyahkan. Okey, seterusnya sehinggalah kepada D. Okey, D di sini ini adalah H1. Okey, ianya dinyahkan. Okey, so haba dinyahkan. Kemudian apabila D ini, okey, pada D ini, okey, maka dia akan melalui expansion valve. Okey, so dia akan melalui expansion valve yang mana expansion valve tu dia akan kawal dia akan kawal supaya entalpi dia tetap sama. Entalpi dia tetap sama, tetapi pressure dia akan menurun.
Okey, iaitu dengan dia expansion valve, maksudnya dia meningkatkan isi padu. Okey, so meningkatkan isi padu. So dengan itu pressure dia berkurangan. Okey, tapi entalpi dia, suhu dia tetap sama. Okey, so suhu dia tetap sama. Okey, so dia akan berkurangan. Okey, so dengan itu, selepas itu, yang ini expansion valve, kemudian dia melalui evaporator. Bila pada evaporator, maka dia akan menyerap haba. So menyerap haba, entalpi dia mula meningkat kembali. Okay, so the cycle continues lah. Okay, so cycle continues. Di mana kerja input kerja semasa di kompresor. Okay, di sini kita kena input kerja. Sebab tu itu adalah cost refrigeration adalah untuk menggerakkan kompresor. Yang lain dia berlaku secara spontan. Okey, yang lain dia berlaku secara spontan. Di sini tidak spontan. Okey, so yang lain berlaku secara spontan. Kalau di evaporator di sini, okey, katakan evaporator, okey, di sini evaporator, okey, so dia akan menyerap haba. Okey, dia menyerap haba disebabkan temperature lebih tinggi. Di dalam ruang tu lebih tinggi berbanding dengan media. Okey, media penyejuk. So media penyejuk sebab dia punya boiling point dia sangat-sangat rendah. Okey, so dia akan serap dan dia akan bertukar fasa. Okey, dia akan serap dan bertukar fasa. Okey, kemudian jadi temperature akan dia punya entalpi akan meningkat. Okey, suhu juga akan meningkat. Kemudian masuk dalam kompresor, ia akan dimampatkan. Bila dia mampatkan, temperature dia tinggi. Temperature dia meningkat. Okey, pressure juga meningkat lah. Okey, tapi yang pentingnya adalah temperature meningkat supaya kalau temperature ni tidak meningkat, dia meningkat maksudnya dia mesti lebih tinggi daripada sekitaran. Then only dia boleh buang. Kalau dia punya compression rate dia tidak cukup, temperature dia lebih tinggi daripada sekitaran, maka dia tidak boleh buang secara spontan. Yang ini akan berlaku secara spontan. Okey, sebab sekarang walaupun starting suhu dia lebih rendah daripada sekitaran, cecair penyejuk ni, tapi dengan compression, bila masuk kompresor suhu meningkat di sini ya. Suhu meningkat lebih daripada sekitaran. So dengan itu dia boleh nyahkan haba tadi secara spontan. Okey, sebab tu di belakang fridge tu ataupun kalau you lihat aircon system, dia punya outdoor unit dia yang gantung kat luar dinding kan, luar rumah dia tu. Okey, so kalau you pergi ke belakang tu dia panas. Okey, disebabkan dia nyahkan haba Okey, so dia mesti lebih tinggi suhunya daripada sekitaran dan boleh nyahkan haba secara spontan. Sebab itu kompresor tu is important. Okey. Okey, and then expansion valve, okey, dia kawal supaya berlakunya perubahan volume. Okey, bila volume berubah, okey, sama juga still PV equals to nRT. Okey, volume dia tingkatkan, so P menurun. Tapi T adalah constant. Okey, T masih lagi malah. So expansion valve tu is important. So tu kalau dalam kita punya refrigeration unit, expansion valve tu dah rosak, maka dia tak boleh nak sejuk. Okey, so dia yang mengawal. Okey, dia mengawal Okey, jadi sebab itu di sini entalpi dia tetap sama. Okey, tapi pressure dia berkurangan. Okey. Okey. So semuanya itu tertulis di sini. Daripada A, gas penyejuk masuki kompresor, tekanan P1 dan entalpi yang rendah. Gas penyejuk dimampatkan kepada tekanan P2, entalpi yang lebih tinggi. Okey, kemudian meningkatkan entalpi. Lepas tu work of compression, beban pemampat. Okey, delta HW, H3 tolak H2 ini, itu adalah dia punya entalpi yang perlu ditingkatkan. Okey, so itu sebab tu kita kata ini adalah perubahan entalpi untuk kerja, sebab itu yang memberi kerja.
yang memerlukan kerja, sorry. Okey. Itu adalah beban memampatkan gas. Okey. Okey, so daripada B, okey, so gas penyejuk meninggalkan kompresor sebagai superheated sebab dia pada suhu yang tinggi. Okey, kemudian pada tekanan dan suhu yang tinggi. So dia akan memasuki kondenser dari B ke C, haba superheat dibebaskan. Okey. Kemudian daripada C ke D, haba pendam dibebaskan dan gas bertukar fasa kepada cecair. Okey. So kalau di sini sebab ini adalah superheated. Okey. So di sini tanpa perubahan fasa. Okey. So di sini ada perubahan fasa. Okey. Sini ada perubahan fasa. So dia bebaskan haba. Okey. So dia bebaskan haba. Okey. Kemudian daripada okey, so hukum termodinamik yang kedua, okey, dalam sistem terpisah, isolated system yang mana tiada pertukaran haba dan jisim dengan sekitaran, entropi tidak berkurang. So ini juga yang berlaku tadi, dia hanya secara spontan apabila ada peningkatan entropi. So bila tidak ada peningkatan entropi, dia tidak akan berlaku secara spontan. Okey. Okey, so B ke C ini tadi kita dah lihat. Okey. Okey. So daripada D kepada E, daripada C kepada D. Okey. C kepada D. Okay, tadi kita dah discuss. So daripada D kepada E. Okey, cecair penyejuk melalui injap kembangan. Saya kata tadi. Okey, so entropi malah tapi suhu dia menurun. Okey. Suhu dia menurun. Daripada D ke E, silap ni. Sorry. Daripada D kepada E, tekanan menurun. Okey. Sorry. So tekanan menurun. Sudah betul kan? So tekanan menurun. Okey, sebab daripada E kepada A, ini adalah di evaporator. Sini adalah evaporator. Okey, so dia didedahkan. Sekarang ni dia dalam bentuk cecair, fasa cecair. Okey, entalpi pun rendah. Okey, kemudian didedahkan kepada ruang penyejukan. Didedah maksudnya bukan dia expose, tapi dia dalam dinding tu lah. Sebab tu bila nak bersihkan refrigerator, jangan gunakan bahan yang tajam. Sebab bila you tercucuk dinding tu, maka gas tu akan keluar lah. Gas tu bermaksud cecair penyejuk tu. Okay, so dia akan keluar. So di belakang dinding tu ada cecair penyejuk. Okay, so dia dalam bentuk cecair. Okay, kemudian dia akan menyerap haba daripada dalam ruang penyejuk, kemudian dia akan bertukar jadi gas dan seterusnya akan dimampatkan. Okey, akan dimampatkan. Okey. Okey, so koefisien kecekapan. Okey, kalau kita nak lihat kecekapan sesuatu sistem refrigerasi, so haba diserap oleh penyejuk. Okey, berapa banyak haba yang dia boleh serap versus relatif tu kerja yang dilakukan oleh kompresor. Okey. So H2 minus H1 ini adalah haba yang diserap lah. Okey. Yang ini H3 minus H2 ini adalah kerja yang dilakukan. Okey, so kalau kita lihat kembali. Okey, saya padam. H2, H1. Okey, so Okey, so kita ada H2, H1. Okey, so ini adalah haba yang diserap. Okey, so haba yang diserap H1 kepada H2. So kalau banding dengan apabila dimampatkan, okey, so apabila dimampatkan, okey, so apabila dimampatkan, so dia akan meningkat. So ini adalah peningkatan disebabkan oleh kompresor. Okey, yang mana kita ada kerja input, yang sini tidak ada. Ini adalah spontan. Okey.
So dengan itu dia punya koefisien kecekapan dia adalah haba yang diserapkan oleh penyejuk versus kerja dilakukan oleh kompresor. Sebab di sini sorry. Sebab di sini akan ada cost. Okey, so yang di sini adalah dia akan memberi kesan penyejukan. So untuk kita dapatkan kesan penyejukan tu at what cost? So itu adalah dia punya kecekapan dia. Okey. Okey, so kalau kita lihat perubahan entalpi untuk secara keseluruhan, delta HC ianya adalah H3 tolak H1. Okey. H3 tolak H1 itu yang total lah. Okey, total. Superheat kita dah discuss tadi, H3 minus H2 itu adalah disebabkan oleh compression. Okey. Okey, kemudian haba pendam haba pendam adalah H2 minus H1. Okey. Itu adalah haba pendam. Haba pendam disebabkan oleh adanya perubahan fasa. Okey, perubahan fasa sama ada kalau pada pressure rendah, okey, pada pressure rendah ini adalah perubahan fasa daripada cecair kepada gas. Pada evaporator, ini adalah perubahan fasa daripada gas kepada gas kepada cecair dalam kondenser. Okey, dalam kondenser. Okey. Okey. Okey, so delta HC adalah beban kondenser. Okey, beban tu maksud apa banyak apa yang dia perlu capai. Okey. Okey, kemudian okey. Okey, so semua kita dah discuss. Okey, delta HE penyerapan haba meningkatkan entalpi gas iaitu H2 minus H1. Ini pun kita dah discuss tadi. Okey, iaitu haba pendam tadi ya. Okey. So delta H untuk evaporation dan juga untuk perubahan fasa lah basically. Okey. Okey, carta suhu entropi dia agak sama tapi saya rasa kita tak perlu discuss yang ni. Kita kurang guna entropi. Biasanya kita limit pada entalpi lah. Entalpi adalah lebih jelas. Okey. So ada apa-apa ni? Ada apa-apa soalan? Okey, so ini rajah ni yang you nampak di sini ni. Okey, ini adalah dia punya rajah ni asal dia adalah di sini. So ini adalah pressure enthalpy diagram. So untuk pressure enthalpy diagram ini so kalau you nampak ni sama kan point-point dia. Okey. So basically ianya adalah diagram yang menunjukkan perangai ataupun tabiat sesuatu refrigerant ataupun cecair penyejuk. Okey. So untuk ini adalah untuk Freon 12. Okey, so lain cecair penyejuk dia akan ada rajah yang lain. So sebab itu refrigerator yang menggunakan Freon 12 dia tidak boleh gunakan cecair penyejuk yang lain. So dia kena gunakan cecair penyejuk Freon 12 juga unless ada modification dan sebagainya lah. Okay, because ini adalah dia punya perangai dia. Kita boleh kata perangai dia lah. So dia macam ni. Pada suhu, pada tekanan ini, dia di sini. So perangai dia macam tu. So kalau kita dan untuk dapatkan kesan penyejukan, maka diagram dia mesti di sini. Point-point ini. Kalau tidak, maka dia tidak ada kesan penyejukan. Okay, sebab dia melibatkan entalpi tadi kan. Entalpi dan juga pressure. Okay. Sebab itu dia memerlukan cecair penyejuk yang memang designated untuk that particular system. Okay. Tapi cuma yang ini agak sukar lah. Okay, kalau engineers semua dia akan refer kepada this chart lah. Tapi untuk kita as technologists, okay, what is important that we understand what happened. So this simplified diagram is adequate for us. Okay. Sorry, dia tak keluar dah. Okay, ada apa-apa soalan?
Okey, semua clear. Okey. Okey, so kalau semua clear, so dengan itu tamat kita punya perbincangan. Okey, untuk kursus ini. Okey, so sebelum kita tamat, okey. Okey, so saya nak discuss sedikit berkenaan dengan your final exam. Okey. Okey, semua boleh nampak Okey, so final exam Okey, final exam untuk kursus ini adalah pada 23 Februari. Betul ke? You all dah dapat saya takut saya silap. Betul. Betul okey. So 23 Februari 9 hingga 11 AM Okey. So masa diberi adalah selama 2 jam. Okey. So ianya adalah secara online. Okey, tapi ini secara berjadual So jangan lewat. Sebab kalau lewat nanti saya pun tak boleh nak bagi lagi. Okay, so you have to be on time even though it is online. Tak sebab ianya adalah berjadual Okay. Okay, so what we are going to do is saya akan upload soalan di UKM Folio. So pada jam 9 AM you akan boleh akses. Okay, dan di Google Meet kalau perlu saya akan paparkanlah, tapi biasanya tidak perlu. Okey, tetapi saya juga akan open Google Meet di link itu. Ini adalah link kuliah yang kita guna hari ini. Okey, so saya dan juga Dr. Fatimah akan berada di Google Meet tersebut untuk menjawab apa-apa soalan yang kalau ada. You boleh tanya ataupun you boleh write pada chat box. Ataupun kalau tidak, you boleh WhatsApp. You tidak perlu berada di Google Meet kalau you tak nak. Tak ada masalah. So peperiksaan adalah secara open book. You boleh refer kepada nota, boleh refer kepada internet dan apa-apa, tetapi tidak dibenarkan untuk berbincang. Of course saya tak boleh nak pastikan you tidak berbincang. Tetapi it is up to your honesty lah basically. So saya up to you. But you all semua dah adults. So saya percaya you all semua akan ada integriti. So semua jawab semua soalan dalam jangka masa yang ditetapkan. Kemudian untuk exam ini akan ada pengiraan. Biasanya. So kalau sukar untuk you typing ataupun mungkin tidak jelas, kalau you buat tulis tangan, maksudnya sebab dia akan ada pengiraan dan sebagainya. Just ambil gambar untuk setiap soalan. Kemudian you kena namakan image itu sebagai nombor metrik anda dan juga nombor soalan. Kemudian simpan dalam format PDF. So simpan dalam format PDF. So akan ada dua bahagian. Satu bahagian A, separate kan bahagian A dan bahagian B dalam file yang berbeza. Bahagian A, you kena email kepada Dr. Fatimah. Namakan email sebagai STKM3212. Bahagian A, bla bla bla. Dan nombor metrik. Ada juga sebelum ini yang mana tidak letak nombor metrik. So akan jadi sukar untuk kita trace. So please follow the format. Supaya you punya kertas ini tidak hilang. Kemudian untuk bahagian B, part saya hantar kepada email kepada saya. So exam akan tamat pada pukul 11. Tapi anda diberi sehingga 11.30 untuk submit. Sebab kadang-kadang takut line slow ke dan sebagainya. So up until 11.30, by that time kalau masih tidak terima, maka
later than 11:30 memang tidak akan diterima lah. Okay, so kalau ada masalah internet, sila maklumkan. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Buat masa ni tak ada, Prof. Okay. Okay, so kalau tidak ada soalan, okay, kita sampai sini lecture. Okay. Untuk minggu hadapan tidak ada lecture. So memang cuti lah. Okay. Okay, so saya ucapkan terima kasih semua. All the best, dan kepada pelajar Cina, selamat tahun baru Cina. Kepada yang lain-lain, selamat bercuti. Okay. Assalamualaikum dan terima kasih. Ya. Prof, Terima kasih. saya ada Prof. Prof. Ada soalan ke? Ya, ada soalan. Okay. Tadi Ya, Tan. Prof kata untuk soalan Mhm. kena label dalam file tu, soalan kena asing ke? Soalan Maksudnya dalam bahagian A, kalau ada beberapa soalan, so ada beberapa file ke untuk bahagian A? You boleh compilekan. Lepas Sebab tu, kadang macam mana nak kadang-kadang namekan file itu? you namekan, you letak saja macam ni. Okay. Tak perlu ada, mana tadi? Tak perlu ada nombor soalan lah. Ataupun you boleh letak di sini number 1 hingga 3. Oh, okay, faham. Okay. Prof. Faham okay. Sebab kadang-kadang ada pelajar yang dia suka jawab dalam typing untuk yang contohnya definasi ke dan sebagainya. Tapi untuk perkiraan, dia akan jawab dalam freehand. Okay. So kalau dalam freehand itu, you perlu ambil gambar lah. Okay, because there's no way for you to email it to me in that current form. Okay. Okay, ada soalan lagi? Ya. Jawapan kena upload dekat YouCanFolio dengan send dekat email je kan? You email pada saya pun tak apa. Okay. Email terus pada saya. Okay. Okay, ada soalan lagi? Prof, untuk rakaman kelas hari ni pun Prof makan masukkan dalam YouCanFolio je? Saya masukkan dalam saya punya channel je, senang. So lepas lecture ni biasanya dia akan ambil masa beberapa minit ataupun kadang beberapa jam juga. Kemudian saya akan uploadkan dalam channel saya, YouTube. Oh, okey, baik Prof. Saya ada maklumkan pada dalam YouCanFolio, boleh tengok dia punya nama tu lah. So Okay, semua terima ada kasih, di Prof. situ. Okay. Okay, ada soalan lagi? Okay, so kalau tidak ada, all the best pada semua. Happy holidays, happy Chinese New Year. Okay, jumpa lagi pada 23 Februari. Okay, so Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof.